kisah Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Hari ini insya-Allah kita akan sambung dan menutup kisah Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Siapa yang datang pada malam ni amat bertuah lah, kerana malam ni kita merungkaikan ataupun kita meringkaskan keseluruhan cerita Nabi Adam ni. Kita buat rumusan, mana akan cuba ringkaskan sedikit daripada awal sehingga ke akhirnya. Kemudian beberapa poin yang penting yang perlu diambil perhatian sepanjang kita menelusuri kisah Nabi Adam alaihi salatu wassalam ini, dan juga noktah-noktah penting ini dan pengajaran yang terakhir. 3 perkara rumusan, noktah penting dalam sepanjang pengajian sirah Nabi Adam alaihi salatu wassalam, dan juga pengajaran rumusan keseluruhan. Kisah Nabi Adam alaihi salatu wassalam berkisar pada 3 peringkat. Marhalah lah dipanggil dalam bahasa Arab. Marhalah yang pertama adalah marhalah penciptaan, al-khalq. Dalam ayat Quran sebut walaqad khalaqnakum. Ini marhalah yang pertama, marhalah dan telah kami ciptakan. Jadi marhalah penciptaan. Kita telusuri, kalau ingat stages penciptaan Nabi Adam alaihi salatu wassalam ini adalah daripada tanah. Kemudian tanah tersebut ditukar, dicampur air, kemudian dikeringkan, kemudian dibentukkan, akhir sekali dimasukkan akhir sekali dimasukkan ruh. Penciptaan, walaqad khalaqnakum thumma sawwarnakum. Marhalah ataupun stage yang kedua adalah at-tasawwur, yakni ada bentuk, yakni stages. Ada rupanya tangan, ada rupanya muka, ada rupanya kaki, kemudian dimasukkan roh ke dalam Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Kalau ingat lagi kisah ketika mana Nabi Adam di dalam syurga, kemudian malaikat tengok, malaikat iblis tengok Nabi Adam ni tak siap lagi, masih lagi belum dimasukkan roh. Berputar-putar tawaf di sekitar sekeliling Nabi Adam ni, nak tengok apa kelemahan dia, apa yang kelebihan, kekurangan yang ada pada Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Iblis dah study awal lagi dah tentang tubuh badan Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Kemudian dimasukkan roh, walaqad khalaqnakum thumma sawwarnakum, dan dibentuk, thumma qulna lil malaikati isjudu li Adam. Ini marhalah yang ketiga, iaitu dikatakan kepada para malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam alaihi salatu wassalam. 3 marhalah ni penciptaan Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Dan kita pelajari juga ketika mana Nabi Adam alaihi salatu wassalam dipersembahkan di hadapan para malaikat dan disuruh para malaikat ini untuk sujud, namun ada satu makhluk yang tidak sujud, yang selain daripada malaikat. Anda tegaskan, yang makhluk ini bukan daripada kalangan malaikat, iaitu iblis. Iblis ini adalah daripada kalangan jin. Kenapa? Kerana dalilnya telah pun disebutkan sebelum ni, jadi boleh rujuk balik lah. Siapa-siapa yang hadir sebelum ni boleh tanya balik. Kerana dia bukan daripada kalangan malaikat, dan kemudian akhir sekali, kemudian selepas daripada thumma qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara, selepas daripada disuruh sujud, kemudian iblis tak nak sujud, kemudian dia dia bernegosiasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Dalam ayat lain, qala fa anzirni, wahai Allah, tangguhkanlah kematian aku sehingga hari kebangkitan. Tapi Allah kata tidak akan ditangguhkan sehingga hari kebangkitan. Bijak dia ni, kerana hari kebangkitan ni semua makhluk mati, kecuali dia tak mati. Dia minta lagu tu. Tapi Allah kata ila yaumil waqtil ma'lum, dia akan hidup dan ditangguhkan kematian dia ni sehingga waktu yang Allah sahaja tahu, sehingga waktu yang Allah Subhanahu wa taala sahaja tahu. Kerana Allah tahu besar atau besar dia punya permintaan ini, dan Allah makbulkan. Setelah dia khianat, dia tak nak sujud kepada Nabi Adam, dia qala fa bima aghwaytani, dia tuduh Allah pula yang menyesatkan dia. Biadab tak biadab iblis ni. Kemudian dia negotiate dengan Allah pula. Dia kata, wahai Allah, tangguhkan kematian aku. Allah kata, Allah makbulkan permintaan dia. Jadi pengajaran yang anda tekankan banyak kali dekat sini, bahawa kalaulah iblis sejahat-jahat makhluk,
sejahat-jahat makhluk yang ada dalam seluruh penciptaan Allah Subhanahu Wa Taala minta kepada Allah, tapi Allah makbulkan. Apatah lagi kalau kita umat Islam, apatah lagi kita umat Nabi Muhammad yang datang solat, yang datang majlis ilmu, kalau minta doa, insya-Allah Allah akan makbulkan. Amin. Dan tak perlu kepada perantara, tak perlu nak kena pergi ke tok guru, tak perlu nak kena pergi ke kubur, tak perlu nak kena amalan yang khas, tidak perlu. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala dekat dengan kita ni, dekat dengan min hablil warid. Lagi dekat daripada urat di kerongkong kita. Kalau kita tengok masa penyembelihan hari tu kan, siapa yang buat korban, dia kena disunat untuk tengok darah mengalir daripada binatang korban dia ada. Binatang korban kena terputus urat al-marih, dengan apa satu lagi dia panggil urat semerih, dengan urat ada dua urat kena putus. Orang yang ngaji tahu lah al-marih dengan apa satu lagi. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala lagi dekat daripada dua urat tersebut, urat yang dah mana dalam diri kita. Manakala kita minta dengan Allah tu, Allah Maha mendengar. Cuma isu makbul tak makbul ni isu yang kedua lah, isu yang kedua. Kalau Allah tak makbulkan di dunia, mana Allah berikan ganjaran tu akan dapat pada hari akhirat yang nanti. Kerana doa-doa ini konsep dia adalah permintaan. Permintaan yang memerlukan kepada approval, memerlukan kepada perkenannya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah akan memberikan apa yang terbaik untuk umatnya. Okey. Dia negotiate dengan Allah, Allah makbulkan. Lalu dia ni dihalau, mazmuman madhura. Dia ni dihalau daripada syurga dengan mazmuman ni daripada perkataan al-dzam, dengan celaan, cela. Dan madhmuman madhura, madhura ni maksudnya matruda, maknanya jauh daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dzam maknanya dia ni dicela, sehingga ke hari ni dia dipanggil sebagai iblis laknatullahi alaihi, yang dilaknat ke atas, dicela. Matruda maknanya dia ni terbuang, jauh daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, kerana sifat dia tadi, sifat melawan Allah. Bila dia melawan Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia jauh daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Apa maksud laknat? Laknat ni, laknatnya bukan sekadar celaan, tapi maksud dia jauh daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu dia dibuang daripada syurga. Kemudian selepas iblis dibuang tu, Adam dan Hawa disuruh untuk tinggal di dalam syurga. Wa ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata fakula. Ada dalam ayat lain disebutkan wa kula. Ada dua ayat, ada tafsiran dia yang tersendirilah. Disuruh Adam dan juga Hawa untuk kekal di dalam syurga. Kekal di dalam syurga. Yang pertamanya ada Adam lah, tapi Hawa tu datang kemudian. Antara kisah Israiliyat yang Ana rasa Ana pernah cerita juga, kisah berkenaan dengan Hawa ini datang daripada tulang rusuk. Ni biasa kita dengar kisah Israiliyat, tulang rusuk kiri Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Kisahnya yang ni Israiliyat, yang tak boleh diambil, yang tidak boleh diambil kira, tidak boleh diambil dan tidak boleh dipegang. Iaitu diceritakan di dalam kitab Taurat. Diceritakan di dalam kitab Taurat bahawa suatu hari malaikat nampak Nabi Adam AS duduk melilang ke hulu, ke hili, ke kanan, ke depan, ke belakang, maknanya dalam keadaan tidak senang. Maka malaikat kata kepada Allah Subhanahu Wa Taala, wahai Allah, nampak Adam melilang kanan kiri, dia perlu kepada peneman. Dia tidak ada dia peneman, maka dia perlu kepada peneman. Maka bila malaikat bagi tahu tersebut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah ciptakan Hawa. Bangunnya Nabi Adam pagi tu, dia nampak Hawa dah duduk di sebelah. Maka Adam tanya, kamu siapa? Hawa tadi sebut, akulah Hawa, Allah ciptakan kamu untuk memenuhi kekosongan kamu dan menemani kamu di dalam syurga. Maka Nabi Adam tanya kepada Hawa, kamu diciptakan daripada apa? Aku diciptakan daripada tulang rusuk kiri kamu. Daripada situlah kisah Israiliyat yang menyatakan bahawa Hawa ini dicipta daripada tulang rusuk kiri. Persoalannya, adakah betul Hawa ini diciptakan daripada tulang rusuk kiri? Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah
para salafus salih. Apa maksud ahlus sunnah wal jamaah? Adalah mereka yang mengikuti jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat baginda alaihi salatu wassalam. Iaitulah yang pertama, kita tahu Hawa ini dicipta daripada benda yang sama seperti Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Disebutkan dalam ayat Quran, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebut apa ayat Quran tadi? Sekejap. Ayat Quran sebut diciptakan daripada ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum. Anda lupa dah ayat dia apa. Nanti kalau kita mari pula pada akhirnya, kita akan kembali pada ayat je lah, sebab ada juga dalam ni. Sekejap kan boleh tengok, ataupun siapa-siapa yang hafal ayat tersebut boleh juga. Ni ayat dia. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha. Ayatnya wa khalaqa minha zawjaha, dan diciptakan daripadanya, yakni daripada Nabi Adam ini, zauj, peneman dia, yakni Hawa lah. Dan dalam Al-Quran tidak ada disebutkan sekalipun nama Hawa. Nama Hawa ini ada di dalam dalil hadis. Dalam hadis disebutkan dalam hadis. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, istausu bin nisa'i khaira fa innahunna khalaqna min dham, daripada maka berilah wasiat kepada perempuan kerana mereka ini diciptakan daripada tunar rusuk. Dan juga ada hadis yang lain menceritakan yang menyebutkan nama Hawa, anak tahu amali dalil itu pada hari ini, tapi insyaAllah nanti anak amali pula. Okey, selepas daripada diciptakan Hawa, selepas suatu ketika, beberapa masa yang berlalu, Allah Subhanahu wa taala telah pun beri pesan pada awal-awal, wala fala taqraba hadhihi syajarata, jangan kamu dekati pokok ini, yakni pokok yang terlarang. Juga tidak disebutkan dalam Al-Quran pokok itu namanya apa. Pokok Al-Khuldi ini adalah nama daripada kitab Israiliyat juga. Israiliyat ni mana selain daripada Al-Quran lah. Boleh jadi daripada Injil, boleh jadi daripada Taurat. Pokok Khuldi itu nama daripada Israiliyat. Ada nama-nama yang lain yang dinamakan pokok terlarang ni lah dalam kisah-kisah Israiliyat ni. Ada dinamakan sebagai pohon apple, ada dinamakan sebagai pohon keabadian, ada dinamakan sebagai pohon kecerdikan, selain daripada pohon Al-Khuldi tadi. Mana ni adalah dalil-dalil daripada dalil Israiliyat. Adapun dalam Al-Quran cuma menyebutkan wala taqraba hadhihi syajarah, jangan dekati pokok ini, kerana pokok ini di dalam syurga telah pun diketahui bahawa itu sahaja pokok yang terlarang, yang tidak boleh didekati oleh Adam dan Hawa. Selepas dipesan sedemikian, berlalu suatu masa, maka Iblis datang membisikkan kepada Nabi Adam dan juga Hawa. Ayatnya fawaswasa lahum syaitan, dan syaitan membisikkan kepada mereka berdua. Kenapa dalam ayat ini disebutkan syaitan, tidak disebutkan iblis? Sebelum ni kalau ingat, kita juga telah mendefinisikan syaitan, iblis, kita definisikan juga ifrit, apa lagi? Tiga ni lah, tiga ni penting. Syaitan adalah sifat. Dia boleh jadi daripada kalangan manusia, boleh jadi juga daripada kalangan jin. Syaitan, syaitana ni maksud dia yang terlaknat lah, yang terlaknat. Syaitana, yang dijelam, syaitana, sifat. Iblis adalah suatu jenis makhluk. Iblis ni adalah nama kepada makhluk, yakni makhluk tadi jin lah. Ada empat definisi yang kita belajar sebelum ni. Iblis adalah nama kepada jin. Jin ini adalah suatu kelompok makhluk. Sebagaimana manusia adalah makhluk, jin adalah makhluk juga. Iblis ni nama kepada makhluk jin tadi. Syaitana sifat. Kemudian satu lagi apa tadi? Ifrit. Ifrit ini adalah nama bagi jin yang soleh, yang beriman.
yang menolong Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam untuk mengangkat mahligai Balqis daripada istana dia ke depan mata. Kali ini kisah tu lah, Ifrit yang buat kerja tu. Okey. Fawaswasa lahum asy-syaitan, maka syaitan yakni iblis lah yang membisikkan kepada Adam dan juga Hawa untuk mendekati buah khuldi. Dia membisik-bisik dan dia memberikan janji-janji manis. Dia kata apa? Qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi asy-syajarati illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin. Wahai Adam, wahai Hawa, tidaklah Allah melarang kalian berdua untuk mendekati pohon yang terlarang ini, untuk tidak memakan buah daripada pohon yang terlarang ini, melainkan kerana jika kamu makan daripada pohon tersebut, yang pertama kamu akan jadi malaikat. Kedua-dua kamu akan jadi malaikat. Dan kamu akan kekal di dalam syurga. Kerana nakkan kepada keabadian tersebut, maka terpedaya Adam dan Hawa memakan buah khuldi. Lalu bila makan buah khuldi tersebut, sebutkan dalam ayat Al-Quran, liyubdiya lahuma ma wuriya anhuma min sawatihima. Setelah makan buah tersebut, maka terlucutlah dia punya pakaian dan terbukalah aurat. Lalu ketika itu dalam suatu riwayat, Adam dan Hawa mengambil daun daripada syurga untuk menutup aurat. Lalu selepas daripada mereka memakan buah khuldi, terlucut aurat dan diturunkan ke atas muka bumi. Dan juga kita telah pelajari bahawa Adam dan Hawa diturunkan ke atas muka bumi bukan kerana salah mereka memakan buah khuldi. Maka tidak terjadilah buah fikiran yang menyatakan bahawa kalaulah Adam dan Hawa tak makan buah khuldi, maka kita tidak akan berada di atas muka bumi. Akan tetapi memang Allah ciptakan Adam dan Hawa untuk menjadi khalifah di atas muka bumi sebelum daripada Adam dan Hawa tu makan buah khuldi, dan sebelum Adam dan Hawa diciptakan sekalipun. Kerana kita pergi pada dalam surah Baqarah, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basharan ja'ilun fil ardi khalifah. Kalau sebut dalam surah Baqarah, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ketika Tuhan kamu berkata, aku ingin menjadikan di atas muka bumi ini khalifah. Perhatikan ayat itu. Aku ingin menjadikan di atas muka bumi ini khalifah. Maksudnya sebelum daripada cipta Adam dan Hawa, tujuan untuk penciptaan mereka adalah untuk menjadi khalifah, memakmurkan muka bumi, al-ard. Okay. Inilah cerita yang ada di dalam kisah Nabi Adam alaihissalam selepas daripada turun ke muka bumi. Kisah lain pula, kisah Habil dan Qabil, yang tu kita akan cerita dalam bab yang lain. Semuanya kisah Nabi Adam alaihissalam ini disebutkan di dalam beberapa surah di dalam Al-Quran. Antaranya surah Al-Hijr, surah Taha, surah As-Sad, surah Al-A'raf, surah satu lagi surah Al-A'raf, surah Taha, surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah. Jadi surah Al-Baqarah dan juga surah Al-Isra, ada 6 surah. Ada 6 surah diceritakan kisah Nabi Adam alaihissalam. Ini kita masuk kepada poin-poin yang penting lah. Tadi rumusan secara ringkas berkenaan dengan kisah kronologi ringkas. Kronologi susah benar nak sebutnya. Kronologi ringkas kisah Nabi Adam alaihissalam. Kita masuk kepada poin-poin yang penting. Poin yang pertama, dalam surah-surah yang diceritakan Nabi Adam tadi, banyak-banyak surah yang disebut tadi dalam 6 surah tadi, hanya di dalam satu surah sahaja disebutkan dalam tu kisah Nabi Adam, tapi kisah Nabi lain tidak disebutkan. Kalau siapa yang biasa khatam Al-Quran, kita perhati dalam surah Al-A'raf, selain daripada kisah Nabi Adam, ada juga kisah Nabi-Nabi yang lain. Ada kisah Nabi Musa, ada kisah Nabi Isa, dan Nabi-Nabi yang lain. Dalam surah-surah yang selain daripada surah Al-Isra, ada kisah-kisah Nabi yang selain daripada Nabi Adam.
Tapi dalam surah Al-Isra hanya kisah Nabi Adam sahaja disebutkan. Kenapa? Jadi para ulama berfikir dan mengkaji, lalu menyimpulkan bahawa kita lihat surah Al-Isra dimulakan dengan kejadian Isra dan Mi'raj. Kejadian Isra dan Mi'raj. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna ila akhirih, sehingga akhir. Maha suci engkau yang mengisrakan hambanya daripada Mekah, minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa, daripada masjidil haram di Mekah sehinggalah ke masjidil aqsa yang diberkati tanahnya. Artinya kejadian Isra dan Mi'raj. Apa yang menyebabkan kejadian Isra dan Mi'raj ini istimewa? Iaitulah Isra dan Mi'raj ini adalah suatu mukjizat, suatu keajaiban yang kalau kita fikir melalui akal biasa manusia, kita tidak mampu menerima the fact, fakta bahawa Nabi Muhammad SAW ini mampu pergi daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam satu malam, kemudian Mi'raj ke langit pula dalam satu malam, dengan kisah-kisah yang begitu ajaib. Yang kalau kita telah dengarlah, mana kalau setiap Isra Mi'raj kita akan dengar kisah Isra Mi'raj dengan kisah-kisah yang ajaib. Maka sebagaimana ajaibnya, sebagaimana mukjizatnya kejadian Isra dan Mi'raj, maka begitu juga kejadian ataupun kisah Nabi Adam AS ini adalah suatu keajaiban dan juga suatu kemukjizatan. Kerana benda ni kita tidak lihat dengan mata kepala kita sendiri. Benda ni tidak ada dalil yang, bukan dalil yang mana, bukti yang kita mampu lihat bahawa Nabi Adam memang manusia yang pertama diciptakan dan sebegitulah kisah, melainkan daripada Al-Quran sahaja. Melainkan daripada Al-Quran sahaja. Dan juga sebagaimana kita nak mempercayai Isra dan Mi'raj, sebagaimana kita mempercayai dan beriman dengan Isra dan Mi'raj, maka sebegitu jugalah kita kena beriman dengan kisah Nabi Adam AS yang diciptakan daripada tanah, daripada mula sehingga akhirnya. Ia adalah kisah yang menguji keimanan dan akidah umat Islam. Menguji keimanan dan menguji akidah umat Islam. Kerana kita tidak nampak dengan mata kepala kita sendiri, sebagaimana kisah Isra dan Mi'raj tadi, sebagaimana kejadian Nabi Isa AS dalam Al-Quran sebut, inna mathala Isa indallahi kamathali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Sesungguhnya perumpamaan penciptaan Nabi Isa AS adalah seperti penciptaan Adam AS. Kamathali Adam khalaqahu min turab, diciptakan dia daripada tanah, thumma qala lahu kun fayakun, kemudian dikatakan jadilah, maka jadilah Adam AS. Itu yang pertama yang kita kena beriman dengan kisah Nabi Adam AS. Kemudian yang kedua, poin yang kedua, kisah-kisah yang kita telah telusuri berkenaan dengan Nabi Adam AS adalah bukti bahawa Allah mempersiapkan khalifah di atas muka bumi. Kalau kita lihat di dalam surah Taha, dalam surah Taha awal ayatnya Allah Subhanahu wa taala bagi tahu, dalam surah Taha dalam ayat yang disebutkan walaqad ahidna ila adama min qablu fanasiya wa lam najid lahu azma, ayat yang ke-115. Dan telah kami janjikan dan telah kami pesan kepada Adam alaihissalam sebelum ini. Kami pesan apa? Jangan dekati pohon. Fanasiya, akan tetapi dia lupa. Wa lam yajid lahu azma. Allah dah bagi tahu kepada Nabi Adam AS jangan dekati pohon, tapi Nabi Adam lupa dan dekati dan makan juga buah daripada pohon tersebut. Kemudian akhir dalam surah Taha sebut walaula kalimatun sabaqat min rabbika lakana lizaman wa ajalun musamma.
Dan jikalah mereka mendengar kalimat pesanan yang Allah Subhanahu wa taala bagi tahu pada awalnya, maka tidaklah jadi seperti sedemikian. Lakana lizama wa ajal musamma. Kalaulah mereka mendengar pesanan yang disebutkan yang dalam kisah Nabi Adam tadi yang disebutkan pada awalnya, supaya tidak mendekati pohon, maka akan dapati tidak terjadi sedemikian. Mana ini pesanan umum, bukan sekadar kepada Nabi Adam AS, akan tetapi kepada mereka yang membaca Al-Quran. Barang siapa yang tidak mendengar kalimat pesanan yang ada di dalam Al-Quran, maka akan dapati kehidupan mereka susah, tidak senang. Sebagaimana kita lihat dalam kisah Nabi Adam tadi, adanya sifat lupa. Nabi Adam AS lupa, sifat insan fitriyah. Asal kejadian manusia ini pelupa, al-insan. Kemudian sifat yang ada Nabi Adam AS ada yang pada manusia juga, adalah inginkan keabadian. Sebagaimana bila iblis janjikan, bila mereka memakan buah khuldi maka mereka akan abadi, menjadi malaikat dan abadi. Inginkan keabadian. Dan juga ingin memiliki akan berlaku bila ada pertandingan, persaingan di antara manusia, ingin memiliki di antara satu sama lain. Sebenarnya Quran, inna hadhihi al-hayata ad-dunya la'ibun wa lahwun wa zinah wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. Dalam ayat Quran sekolah, sesungguhnya kehidupan dunia ini adalah persaingan, saling nak membagi-bagikan. Dalam bahasa Kelantannya membagi, bahasa Kelantan maksud bagi ini maksudnya saling bersaing di antara satu sama lain. Mana yang banyak hartanya, mana yang banyak anaknya, disebutkan dalam ayat Quran. Sifat yang ketiga tadi adalah ingin memiliki kerana sifat bertanding tadi. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala datangkan agama at-tadayyun. Agama inilah yang akan meneutralkan sifat-sifat yang ada pada manusia tadi. Sebab itulah Nabi Adam AS diletakkan dalam syurga dahulu bersama dengan Hawa, dengan nampaknya syurga jadi ingin mendapatkan syurga tersebut, ingin kekal kenikmatan yang ada di dalam syurga. Ini semua adalah stages persediaan untuk menjadikan khalifah di atas muka bumi. Kemudian persoalan yang ketiga tadi, yang pertama adalah kenapa di dalam surah Al-Isra hanya ada kisah Nabi Adam AS. Yang kedua adalah persediaan fitrah dalam menciptakan Nabi Adam AS untuk menjadikan khalifah di atas muka bumi. Yang ketiga adalah adakah syurga yang diduduki oleh Nabi Adam dan Hawa itu adalah syurga yang kita akan duduk ataupun syurga yang lain. Secara ringkasnya para ulama khilaf di antara dua pandangan ini. Pandangan yang pertama menyatakan bahawa syurga tersebut adalah syurga yang kita akan pergi nanti. Akan tetapi pandangan yang kedua menyatakan bahawa ia adalah syurga yang lain, syurga yang berbeza, yang khas kepada Nabi Adam dan Hawa, dan ia berada di atas muka bumi. Dan ini adalah pandangan penulis buku ini dan juga al-murid yang ini Syekh, penulisnya adalah Syekh Fadl Hasan Abbas, al-muridnya Syekh Salah Al-Khalidi. Dan kebanyakan ulama berpandangan bahawa syurga yang diduduki oleh Nabi Adam adalah syurga yang kita akan duduk nanti. Kebanyakan ulama lah. Tapi penulis buku ini merajihkan, membenarkan pandangan yang kedua. Dalilnya, kerana di dalam syurga sifatnya adalah inna laka alla tajua fiha wa la ta'ra wa anna laka la tazma'u fiha wa la tadha.
mereka yang masuk dalam syurga tidak akan pernah lapar dan tidak akan pernah telanjang, tidak ada pakaian. Dan juga wa inna laka la tazma'u fiha, tidak akan pernah dahaga wala tawha, dan juga sentiasa gembira di dalam syurga. Akan tetapi syurga yang ada di dalam kisah Nabi Adam alaihissalam ini berbeza, kerana adanya rasa lapar. Lalu bila lapar tadi, makan buah daripada buah yang terlarang. Ada perkara tersebut. Jadi antara dalilnya adalah sedemikianlah, menyatakan bahawa syurga yang diduduki oleh Nabi Adam alaihissalam adalah syurga yang berada di atas dunia. Dan bila Allah sebut ihbitu minha jami'a, turunlah sekalian kamu daripada syurga, maksudnya adalah bukan turun daripada langit ke bumi, tapi maksud secara maknawi, daripada tempat yang penuh kenikmatan pergi ke bumi. Itu persoalan yang ketiga. Kemudian persoalan yang keempat, adakah Hawa bersalah di dalam isu kedua-duanya dicampurkan ke dalam dicampurkan turun ke bumi? Adakah Hawa yang bersalah ataupun Adam yang bersalah ataupun kedua-duanya? Para ulama bila lihat ke dalam dalil yang ada di dalam ayat Al-Quran, dalam surah Taha, banyaknya ayat sebut tujukan kepada Nabi Adam alaihissalam. Antaranya kalau kita lihat dalam surah Taha, disebutkan dalam surah Taha, faqulna ya Adam inna hadha aduwwun laka wa li zawjik, dan dikatakan wahai Adam, ini adalah musuh bagi kamu dan juga musuh bagi isteri kamu. Juga disebutkan dalam ayat yang lain, fawaswasa ilaihi syaitanu qala ya Adam hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla, dan dia membisikkan kepada Adam, dan iblis ini membisikkan kepada Nabi Adam alaihissalam. Walaupun di dalam surah Taha dinisbahkan kepada Nabi Adam, akan tetapi di dalam surah-surah yang lain juga disebutkan Hawa. Sebagai contoh di dalam surah Al-A'raf, fawaswasa lahuma syaitan, dan syaitan membisikkan kepada mereka berdua. Dan tadi surah Taha disebutkan fawaswasa ilaihi, dan dibisikkan kepada Nabi Adam alaihissalam. Apabila kita jamakkan di antara, bila kita gabungkan di antara dua dalil ini, maka dapat lihat di dalam surah Taha kenapa Allah mengkhususkan kepada Nabi Adam. Kerana Nabi Adam sebagai lelaki juga mewakili Hawa, mana sekaligus. Bila di dalam surah Taha Hawa juga termasuk di dalam perkataan sebut Adam tadi, maka menguatkan dan menunjukkan bahawa kedua-duanya termakan bisikan dan juga janji-janji palsu daripada iblis laknatullahi alaih, dan kedua-duanya bersalah. Bukan sahaja salah Hawa, bukan sahaja salah Hawa. Jangan, sebab biasanya ada sesetengah mereka yang berkata bahawa dulu ni dalam bab fitnah wanita lah, dulu Hawa lah yang menyebabkan Adam terpengaruh makan buah khuldi, lalu dibuang daripada syurga sampai sekarang. Jadi sebab bila masuk ke perempuan saja, ni semua salah perempuan. Jadi tidak boleh diberikan sebab yang sedemikianlah. Tidak boleh diberikan sebab yang sedemikian kerana tidak hukum. Kemudian isu yang keempat tadi, isu yang keempat adalah di dalam surah Taha disebutkan dalam ayat tersebut, fala yukhrijannakuma minal jannati fatashqa,
janganlah kamu dekati dan janganlah kamu makan buah daripada pohon terlarang tersebut, agar kalian berdua tidak terkeluar daripada syurga lalu sengsara. Apa yang dimaksudkan dengan sengsara bila keluar daripada syurga? Apa yang dimaksudkan dengan sengsara? Adakah dia maksudnya masuk ke dalam lembah kebinasaan ke, ataupun sebaliknya, ataupun selainnya? Berdasarkan dalil yang ada, boleh jadi masuk sengsara ini dua perkara. Nikmat di dalam syurga ada banyak. Sengsara bila dia keluar daripada syurga, dia hilang kenikmatan tersebut. Yang ini nikmat madi, materialistik, nikmat material. Pandangan yang kedua, dua-dua betul lah, dua-dua betul. Boleh jadi juga sengsara tu adalah dari sudut rohani, dari sudut jiwa, dari sudut dalaman, batin, kerana melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Sengsara kerana melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga yang ada pada diri anak cucu Nabi Adam. Bila mana membuat maksiat, bila mana melanggar perintah Allah, mesti akan ada terdetiknya menyesal. Jadi penyesalan inilah yang dimaksudkan. Yang sengsara jiwa ataupun sengsara madi, materialistik, material, dari sudut material. Ini persoalan yang keempat. Kemudian yang kelima, yang ini penting. Yang ini penting lah. Apakah yang dimaksudkan dengan ruh? Kan? Summa sawwarnakum, selepas daripada dibentuknya Nabi Adam, lalu dimasukkan ruh ke dalam Nabi Adam, dalam tubuh Nabi Adam alaihissalam. Adakah ruh tersebut sebahagian daripada Allah, sebahagian daripada zat Allah? Wal-ma'iyyazubillah, dan bukanlah ruh, bukan daripada sebahagian daripada zat Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ruh ini adalah suatu, apa dia kata, suatu elemen yang berlainan, yang datang daripada samawi, datang daripada yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia bukan daripada zat Allah, tapi dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan of course berbeza dengan ruh yang ada pada binatang, ruh yang berada pada pokok-pokok, ruh yang berada pada batu-batuan, berbezalah. Ruh yang berada di dalam kucing, maknanya apa? Maknanya ruh yang berada di dalam kucing itu bukan sebelumnya dia adalah manusia. Tidak. Maknanya ruh yang berada di dalam belalang bukan sebelumnya manusia. Ruh yang berada di dalam tubuh manusia sebelumnya bukan daripada makhluk lain. Maknanya sebelumnya ruh kita ni adalah alien daripada planet Pluto. Tidak. Ruh kita adalah khas kepada kita sahaja. Sebab akhir-akhir ini banyak sangat ajaran-ajaran yang pelik. Dalam badan manusia boleh masuk ruh wali songo. Dia lain sikit, dia boleh panggil. Dia duduk bertapa, bersila macam Tok Sami tu di tepi pantai, atas sungai, tepi sungai, atas batu. Kemudian panggil wali songo, tiba-tiba wali songo masuk dalam badan dia. Tidak boleh terjadi. Semua tu adalah kesat. Yang tu bukan wali songo. Yang tu syaitan yang masuk dalam badan. Yang tu jin masuk ke dalam badan. Kerana sifat jin ini adalah seperti api. Kalau kita tengok dalam Al-Quran sebut apa? Al-Quran sebut Iblis dicipta daripada api. Dicipta daripada api. Api ni yang bahagian mana? Min naris samum. Apa yang dimaksudkan naris samum? Daripada api. Kalau yang merah tu kan, yang ujung-ujung sikit dia ada bercik-bercik. Kalau perasan ada bercik-bercik, ada bicik-bicik. Mana sifat jin, sifat syaitan, dia bentuk asal dia adalah bentuk sedemikian. Bentuk bentuk kalau api tu kan dia bercik tu, yang percikan-percikan tu lah bentuk asal jin. Bentuk asal jin, bukan bentuk asal dia adalah Pontianak, bukan bentuk asal dia adalah toyo, bukan bentuk asal dia vampire, bukan bentuk asal dia yang lain-lain lah. Tidak, itu bukan bentuk asal. Itu adalah bentuk jelmaan. Kerana jin bila dia nak menjelma, dia cuba menjelma untuk
menyamai manusia, tapi tidak boleh sama. Tidak boleh sama, mesti ada cacat. Cacatnya jadi macam bentuk pontianak, cacatnya jadi macam bentuk bentuk pocong. Kawan tu nak boleh jadi dia nak menjelma dalam bentuk manusia tapi tak sempurna. Maka jadilah bentuk-bentuk yang cacat yang kita nampak dan terkenal dalam movie-movie yang ada pada hari ini lah. Okey, tadi. Okey, ada beberapa ajaran sesat yang kita perlu ketahui lah, yang menjelma, yang incarnation. Kalau dalam agama lain biasa dikenali sebagai incarnation, peniupan semula roh ke dalam jasad yang baru. Dalam agama yang lain, anak lupa, Buddha ke ataupun Hindu ke, mempercayai bahawa kita kalau baik di kehidupan yang ini, dalam kehidupan yang akan datang kita akan menjelma menjadi manusia baik, menjadi manusia baik. Tapi kalau kita jahat, dalam kehidupan yang akan datang akan menjelma menjadi binatang, ataupun menjadi batu, ataupun menjadi haiwan. Ini adalah fikrah yang sesat. Kerana ruh-ruh ini adalah makhluk yang berlainan dan hanya satu sahaja, tidak boleh ada ulangan. Ringkas untuk menghabiskan berkenaan dengan ruh, dalam ayat Al-Quran sebut wa yas'alunaka 'anil ruh, dan wahai Muhammad, mereka yakni kaum musyrikin menanyakan kepada kamu berkenaan dengan ruh. Qulir ruhu min amri rabbi, katakanlah ruh itu adalah urusan Tuhan aku. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila, dan aku tidak diberikan ilmu melainkan sedikit sahaja. Kalaulah Nabi Muhammad SAW berkata, Allah suruh pesan kepada umat manusia bahawa dia tidak ada ilmu dan tidak mengetahui berkenaan dengan roh, maka mana mungkin tok guru yang ada pada zaman sekarang boleh bercerita lebih-lebih berkenaan dengan roh. Jadi anda tutup kuliah kita pada malam ini dengan tempat tersebut. Yang lainnya adalah adakah Adam selepas daripada sebelum Nabi Adam, adakah manusia yang lain? Tidak ada. Adakah manusia datang daripada ayah yang satu? Yes, datang daripada Nabi Adam AS. Kemudian berkenaan dengan fikrah Darwin yang manusia datang daripada monyet, of course out of the discussion. Kita datang daripada Nabi Adam AS, dan itu sahajalah poin-poin yang penting yang kita perlu ketahui dalam kisah Nabi Adam AS. InsyaAllah next kita akan sambung kisah Nabi Nuh AS. Wabillahi taufiq wal hidayah. Okey, sila. Status Azazil ni, Azazil. Status Azazil, nama dia tu kan? Nama tu daripada kumpulan malaikat. Azazil. Apa yang Azazil ni asal dia daripada sekumpulan malaikat. Jadi apa status dia? Ada kisah tu yang menyatakan Azazil ni iblis tadi tu lah kan? Dia kata iblis asalnya daripada malaikat, kemudian dia dia melawan Allah, lalu dia jadi iblis kan? Yang tu tidak ada dalil, tidak dibincangkan langsung. Mungkin datang daripada kisah Israiliyah, yang sebetulnya yang melawan tadi, yang bukan daripada malaikat tadi, adalah iblis. Nama dia adalah iblis. Azazil tu boleh jadi nama lain yang disebutkan dalam kisah Israiliyah. Mungkin kisah disebut dalam Taurat, mungkin disebut dalam Injil, di tempat yang lain. Tapi yang ada dalam Al-Quran berdasarkan dalil yang sahih, nama makhluk jin tadi adalah iblis. Iblis. Jelas tak? Sebabnya penulis kitab ni dia amat strict dan teliti lah. Dia tak ambil dalil-dalil yang lain selain daripada Al-Quran dan Sunnah. Yang lain itu dia out daripada buku. Jadi kita memang tak akan bincangkan berkenaan dengan benda tersebut. Yang tak ada tu maknanya bukan yang Islam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.